KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya serta kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga, maka pada hari ini dapat sama-sama kita berkumpul pada hari yang dinamakan sebagai Sayyidul Ayyam dalam slot kaunselor anda bidang kerohanian untuk kita bercerita tentang satu perkara, iaitu berkenaan dengan rezeki. Baik tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, murid-murid yang saya kasih sekalian, apabila kita bercerita tentang rezeki, mungkin ada antara kita merasakan bahawa dapat duit itu rezeki, dapat naik pangkat itu rezeki, dapat jodoh itu rezeki. Tetapi sedar ataupun tidak bahawa ujian apa sahaja yang Allah berikan kepada kita juga adalah merupakan satu rezeki. Baik, saya nak datangkan satu contoh tuan-tuan dan puan-puan, murid-murid sekalian, berkenaan dengan rezeki. Walaupun ujian, walaupun kita berada dalam kesedihan, hakikatnya itulah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kisah yang pertama iaitu berkenaan dengan si penjual tempe. Tuan-tuan dan puan-puan, tempe ini adalah satu makanan berasaskan kacang soya. Tuan-tuan dan puan-puan, nak mendapat tempe yang baik, dia perlu melalui satu proses. Dia juga mengambil masa beberapa lama untuk menjadi tempe yang masak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada satu hari, si penjual tempe ini, apabila dia melihat tempenya, alangkah sedihlah hati si penjual tempe ini. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana dia tidak boleh menjual tempe tersebut disebabkan tempenya masih belum matang. Jadi sedihlah si penjual tempe ini. Jadi apa yang berlaku kepada si penjual tempe ini tuan-tuan dan puan-puan? Beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berilah bantuan kepada aku ya Allah, mudahkan urusanku ya Allah, murahkan rezeki aku ya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan tempenya yang masih belum matang, dengan hati yang berat kerana diuji sebegini, beliau tetap pergi ke pasar untuk menjual tempe. Tetapi apa yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan? Seperti yang dijangka, tempenya tidak laku sampailah ke tengah hari. Tiba-tiba datang seorang lelaki bertemu dengan si penjual tempe ni. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Nak apa tuan? Macam ni makcik, saya nak tanya, makcik ada jual tempe tak? Ada tuan, tetapi tempe saya ini masih belum masak. Kesian tuan, sebab tak ada orang nak beli tempe saya. Alangkah sedihnya hati saya tuan-tuan dan puan-puan, kerana tempe yang saya jual ini tak ada orang nak beli. Alhamdulillah makcik. Kenapa tuan? Rupa-rupanya tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, murid-murid yang saya kasih sekalian, pakcik yang mencari tempe ini, dia memang nak cari tempe yang masih belum matang, tempe yang masih belum masak. Kerana apa? Tempe ini akan dihantar kepada anaknya yang berada di luar negara. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan, kalau tempe yang dihantar itu tempe yang dah masak, pastilah apabila sampai ke anaknya nanti, tempe itu sudah berkulat dan tidak boleh lagi dimakan. Tuan-tuan dan puan-puan, nampak tak bagaimana Allah jadikan ujian, Allah jadikan, mungkin kita namakan sebagai musibah, juga adalah merupakan satu rezeki yang baik. Kan? Nampak tak bagaimana dia mengandungi satu perkara yang kita namakan sebagai hikmah. Kisah kedua yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, murid-murid yang saya kasih sekalian, berkenaan dengan si penjual tahu. Kisah penjual tahu ni pun tak kurang hebatnya tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana si penjual tahu ini yang duduk di tengah sawah, yang terpaksa meniti batas-batas sawah untuk keluar, dan terpaksa juga menaiki perebet sapu tuan-tuan dan puan-puan untuk pergi ke pasar bagi berniaga. Berniaga apa? Berniaga tahu. Satu hari tuan-tuan dan puan-puan, sewaktu dia sedang meniti batas sawah itu, dia terjatuh. Kalau dia terjatuh masih okey lagi tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi
yang turut jatuh pada hari itu ialah tahunya. Seperti mana kita tahu bahawa tahu ni tuan-tuan dan puan lembut. Maksudnya kena jaga elok-elok. Bila dah lembut, dia akan jadi rosak kalau tak dijaga dengan baik. Apabila jatuh tuan-tuan dan puan, habis, hancur tahunya, sehingga kan tahu itu tidak lagi boleh dimakan. Tuan-tuan dan puan, sedih tak? Sedih sangat si penjual tahu ni. Akhirnya dia balik ke rumah dengan hati yang sangat sedih. Dia mengadu kepada Tuhan, "Ya Allah, kenapa Engkau uji aku dengan begini ya Allah? Sedangkan inilah punca aku mencari rezeki." Tuan-tuan dan puan, nak tahu tak kisah selepas itu? Waktu tengah hari tuan-tuan dan puan, barulah dia tahu rupa-rupanya kereta yang sepatutnya dia tumpang itu terlibat dengan kemalangan. Dan ada beberapa orang meninggal tuan-tuan dan puan kerana kemalangan tersebut. Nampak tak bagaimana Allah nak menjaga si penjual tahu ini kan daripada kemalangan dengan cara bagaimana merosakkan tahu itu. Bukankah musibah itu juga adalah satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Seterusnya apa berlaku tuan-tuan dan puan? Pada waktu petang itu datang seorang lelaki bertanyakan tahu kepada si penjual tersebut. "Tuan, saya nak tanya tuan, ada tak tahu yang lebih lagi untuk saya beli? Maaf tuan, tahu hari ini habis rosak tuan. Saya tak boleh nak jual tahu hari ini." "Tak apa tuan, saya nak beli kerana saya nak berikan tahu ini kepada itik saya. Itik saya makan tahu tuan, jadi tak kiralah tahu itu rosak ke ataupun memang dah tak boleh digunakan oleh manusia, tetapi masih lagi boleh dimakan oleh haiwan yang lain." Tuan-tuan dan puan, para penonton, murid-murid yang saya kasih sekalian, nampak tak bagaimana Allah menyusun rezeki manusia itu sebaik-baiknya? Pertama, Allah selamatkan dia daripada kemalangan asbab daripada tahu yang rosak itu. Dan yang kedua, walaupun tahu itu rosak, masih lagi memberi manfaat kepada, bukan kalau manusia, mungkin manfaat kepada haiwan. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Itulah yang saya katakan, musibah, kan ujian, itu juga adalah merupakan rezeki daripada Allah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Seterusnya saya nak berkongsi tentang satu rezeki yang datangnya dari sedekah. Allah sebut tuan-tuan dan puan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 245, maksudnya tuan-tuan dan puan, apabila saya membaca ayat ni, sebenarnya saya rasa sangat terkesan. Sebab apa? Allah perli kita tuan-tuan dan puan. Allah perli kita. Tuan-tuan dan puan, saya nak ceritakan tuan-tuan dan puan maksud surah Al-Baqarah ayat ke-245. Allah sebut apa? Siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik? Allah tanya tuan-tuan dan puan, siapa antara kita ni yang nak bagi pinjam kepada Allah? Kenapa Allah menggunakan perkataan pinjam? Siapa dapat jawab? Kenapa Allah berikan ataupun menggunakan perkataan pinjam? Tuan-tuan dan puan, apabila kita dengar perkataan pinjam, apa maksud dia? Pinjam itu tuan-tuan dan puan, kita bagi dan kita akan dapat balik. Betul tak? Tuan-tuan dan puan, itulah konsep yang Allah nak berikan kepada manusia. Subhanallah tuan-tuan dan puan. Konsep pinjam. Allah tanya, siapa yang nak bagi pinjam? Siapa yang nak bagi pinjam? Pinjam apa? Pinjam segala harta kita. Kerana apa? Nampak tak? Allah balas balik supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah nak pinjam dengan kita tuan-tuan dan puan-puan. Allah menggunakan perkataan pinjam. Nampak tak bagaimana baiknya Allah itu? Sebab apa? Apabila kita bagi kepada Allah, Allah janji Allah akan bagi balik kepada kita dengan rezeki yang sangat banyak. Subhanallah, yang kita tak sangka-sangka. Tuan-tuan dan puan,
Kadang-kadang kita rasa bila kita nak bersedekah, kita takut sangat duit kita habiskan. Kalau aku ada RM10, aku bagi RM5 kepada orang, aku hanya tinggal RM5. Itu dari sudut fizikal, tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi hakikatnya, dengan kita memberi separuh daripada apa yang kita ada pada waktu itu, Allah akan melipat gandakan rezeki kita pada waktu yang mungkin kita tak jangka. Sebab apa? Kerana itu adalah merupakan pinjaman. Kita bagi Allah duit kita dan Allah akan balas balik dengan rezeki yang melipat ganda. Bukan saya cakap, tuan-tuan dan puan, tetapi Allah janji dalam surah Al-Baqarah ayat ke-245. Tuan-tuan dan puan, seterusnya, walaupun Allah menggunakan perkataan pinjam, tetapi Allah juga bagi amaran. Allah kata apa? Dan ingatlah, Allah jualah yang menyempit dan meluaskan rezeki kamu. Maksudnya apa, tuan-tuan dan puan? Kalau kita rasa kedekut nak bagi pinjam kepada Allah, Allah cakap apa? Ingat, rezeki yang engkau dapat ni siapa yang bagi? Aku yang bagi, Allah yang bagi, tuan-tuan dan puan. Aku berhak untuk meluaskan rezeki engkau dan aku juga berhak untuk menyempitkan rezeki engkau, wahai manusia. Tuan-tuan dan puan, apabila mendengar perkataan ini, apakah yang kita rasa, tuan-tuan dan puan? Adakah kita masih ada lagi rasa nak kedekut dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan dan puan, apabila kita bercerita tentang sedekah ni, benar, sedekah itu boleh membuatkan rezeki kita menjadi murah. Kerana apa, tuan-tuan dan puan, para penonton, murid-murid yang disayangi Allah dan dicintai Nabi? Allah sebut lagi dalam surah Al-Baqarah ayat ke-261, Allah akan ganti rezeki kita ini paling sikit 10 kali ganda, tuan-tuan dan puan, dan paling banyak berapa? 700 kali ganda. Allah sebut apa? Allah berfirman yang bermaksud, bandingan derma bagi orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah sama seperti sebiji benih, tuan-tuan dan puan ya, yang menerbitkan 7 tangkai, dan 7 tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Subhanallah, tuan-tuan dan puan. Maksudnya paling sikit Allah bagi 10, paling banyak Allah bagi 700 kali ganda. Dan ingatlah, Allah melipat gandakan pahala bagi sesiapa sahaja yang dikehendakinya, dan Allah maha luas rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuannya. Tuan-tuan dan puan, nampak tak bagaimana Allah memurahkan rezeki orang yang bersedekah? Tuan-tuan dan puan, seterusnya saya nak bercerita pula tentang rezeki yang telah ditetapkan. Dalam Al-Quran Allah sebut apa? Surah Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Dan tak ada satu pun makhluk yang bergerak di bumi ini melainkan semuanya telah dijamin rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengetahui kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua itu telah pun tertulis dalam kitab yang nyata, iaitu Lauh Mahfuz. Rezeki ini datang bukan hanya sekadar usaha. Mungkin dia datang dari pelbagai sudut yang kita tak jangka. Ingat, tuan-tuan dan puan, Allah dah tetapkan rezeki kita, dan sekarang ini kita tak perlu risau. Kitalah yang kena usaha untuk mendapatkan rezeki itu. Dia konsepnya bukan kita duduk sini, Allah datang bawa duit dekat depan kita. Tak, tuan-tuan dan puan. Konsepnya manjada wajada. Siapa buat, dia dapat. Manzara'a hasada. Siapa yang tanam, dia yang tuai. Jadi, tuan-tuan dan puan, Allah dah tetapkan rezeki kita, tetapi kita tetap perlu berusaha. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Seterusnya, tuan-tuan dan puan, saya teringat satu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.
Dan ingatlah ketika Tuhan kamu beritahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Dan sesungguhnya jika kamu kufur, sesungguhnya azabku amatlah keras. Tuan-tuan dan puan, janji Allah tuan-tuan dan puan. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Dia konsepnya macam ni tuan-tuan dan puan. Konsepnya sama macam kita konsep doa. Kan? Kalau kita minta dekat orang, tuan-tuan dan puan, hari-hari kita minta dekat orang rasa menyampah tak? Tuan-tuan dan puan, tetapi tidak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap hari kita minta, tuan-tuan dan puan, Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Allah sebut dalam Al-Quran, mintalah kepadaku, nescaya akan aku perkenankan bagimu. Itu konsep kita, tuan-tuan dan puan. Konsep kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan konsep kita dengan manusia. Malah orang yang tak minta kepada Allah ini diucapkan ataupun dilabel sebagai apa? Orang yang sombong. Sama juga dengan konsep rezeki, tuan-tuan dan puan. Kalau kita syukur, Allah akan tambah. Ingat tuan-tuan dan puan, kalau kita syukur dengan rezeki yang kita dapat, Allah akan tambah. Tetapi kalau kita kufur, tuan-tuan dan puan, Allah dah bagi amaran, sesungguhnya azabku amatlah keras. Para penonton sekalian, bagaimana cara untuk kita bersyukur? Salah satunya melalui sedekah. Jalan sedekah ni, tuan-tuan dan puan, bukan sahaja akan memurahkan rezeki kita dan juga mungkin akan dapat mengangkat bala kepada kita. Tuan-tuan dan puan, kadang-kadang kita tertanya-tanya kan, ya Allah, aku ni dah bersedekah ya Allah, kenapa aku masih lagi terlibat dengan kemalangan? Tuan-tuan dan puan, kemalangan itu mungkin tidak dapat dielak sebab Allah dah tetapkan kepada kita. Kalau Allah sebut kita kemalangan, maka kita kemalanganlah. Tetapi tuan-tuan dan puan, satu perkara macam yang saya sebutkan tadi, kan, apabila kita bersedekah, bukanlah nak katakan kita ni tak terlibat dengan kemalangan. Kalau Allah katakan kita terlibat dengan kemalangan, kita akan kemalangan, tuan-tuan dan puan. Tetapi berbeza kemalangan yang teruk dengan kemalangan yang biasa-biasa. Mungkin kerana sedekah kita itu, tuan-tuan dan puan, walaupun kita kemalangan, kita masih lagi sihat. Mungkin kita hanya akan dirawat di pesakit luar saja, tuan-tuan dan puan. Nampak tak? Itu juga adalah merupakan rezeki. Mungkin puncanya daripada sedekah. Allah sebut lagi, nak dapat rezeki ini bukan hanya sekadar kita bersedekah. Kita dapat anak juga adalah merupakan satu rezeki, tuan-tuan dan puan. Allah sebut apa? Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan. Kamilah itu Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang sangat besar. Tuan-tuan dan puan, surah Al-Isra ayat ke-31. Kadang-kadang kita akan rasa, tuan-tuan dan puan, untuk memiliki anak ni satu beban kepada kita. Tuan-tuan dan puan, apabila sebutkan tentang anak ini, anak adalah merupakan rezeki. Konsepnya mudah saja, tuan-tuan dan puan. Menjadi ibu dan ayah ini bukan sekadar hukum biologi. Maksudnya apa? Kita kahwin terus dapat anak. Bukan macam tu, tuan-tuan dan puan. Tetapi menjadi ibu, menjadi ayah ini juga adalah merupakan rezeki daripada Allah. Jika kita ada anak, maka bersyukurlah. Jika kita tidak ada anak pun, kita bersyukurlah. Kerana Allah tahu apa kebaikan buat kita. Tuan-tuan dan puan, apabila kita ada anak, anak itulah yang akan memberi rezeki kepada kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan takut untuk melabur kepada anak-anak kita, kerana satu hari nanti insya-Allah Allah akan berikan rezeki kepada kita melalui anak-anak yang kita lahirkan dan yang kita jaga. Baik tuan-tuan dan puan, saya kira setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan cerita saya berkenaan dengan rezeki, cerita saya berkenaan dengan sedekah, cerita saya berkenaan dengan bagaimana Allah menyalurkan rezeki kepada kita ini sedikit sebanyak akan memberi idea, akan memberi sedikit peringatan bukan sahaja kepada tuan-tuan dan puan, malah juga kepada saya bahawa sedekah itu adalah merupakan salah satu jalan untuk kita peroleh rezeki. Jangan takut untuk kita bersedekah, jangan takut miskin kerana bersedekah. Yakin dan percayalah, sedekah itu akan membuka jalan rezeki buat kita dan akan mengangkat bala daripada kita.
Tuan-tuan dan puan, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah campakkan rasa tidak berkira untuk sedekah itu kepada kita. Penting tuan-tuan dan puan ya. Kadang-kadang kita bagi RM5, ingatnya sampai ke malam, aku bagi dia RM5, aku bagi dia RM5. Kalau boleh tuan-tuan dan puan, kita minta doa kepada Allah SWT, bila kita sedekah habis setakat itu saja, tak teringat-ingat lagi berkenaan dengan sedekah kita. Itu yang terbaik. Saya kira setakat saja tuan-puan. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang saya sampaikan ini akan memberi manfaat bukan saja kepada tuan-tuan dan puan, juga kepada diri saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.